Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Apa khabar pendengar sekalian? Untuk hari ini yang bertarikh 8 Mac bersamaan dengan hari Selasa. Dan seperti biasa saya mulakan hari ini dengan ramalan cuaca yang diperkirakan akan berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan juga Putrajaya, di mana pada petang hari ini mungkin atau sebahagian tempat di sekitar Kuala Lumpur akan berlaku sedikit hujan singkat dan sebahagian tempat lagi akan dalam keadaan cerah. Dan pada sebelah malamnya pula sebahagian tempat berawan dengan hujan yang singkat, manakala sebahagian tempat lagi berawan dan tidak akan berlaku hujan. Dan kita teruskan pula dengan sejarah dan peristiwa yang berlaku pada hari ini. 8 Mac merupakan Hari Wanita Antarabangsa. Selamat Hari Wanita Antarabangsa buat semua wanita di seluruh dunia. Hari Wanita Antarabangsa atau Hari Wanita Sedunia disambut setiap tahun pada 8 Mac. Tema pada tahun 2010 yang lalu adalah Equal Rights, Equal Opportunities, Progress for All. Kajian menunjukkan kebanyakan negara masih mengamalkan dasar atau undang-undang mendiskriminasi wanita. Wanita hendaklah diberikan hak serta peluang yang sama rata, sama ada dalam bidang pendidikan, kerjaya maupun perbuatan keputusan. Wanita bergelut dengan kerjaya demi menyara keluarga dan diri, sedangkan pada masyarakat yang sama turut menjadi sang ibu maupun isteri di rumah. Wanita terpaksa bertungkus lumus mencari nafkah bersama-sama suami maupun bersendirian. Ada ketikanya mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada tanggungjawab membesarkan anak sepenuhnya. Ibu yang bekerja bimbang tentang keselamatan serta kebajikan anak yang ditinggalkan di pusat-pusat jagaan. Tambahan pula, kos menghantar anak ke pusat jagaan atau didikan awal yang menawarkan perkhidmatan atau kemahiran tambahan agak tinggi. Umumnya, perkhidmatan jagaan anak maupun didikan awal kanak-kanak yang berkualiti merupakan prasyarat penting kepada wanita yang berkerjaya. Dan tuntutan wanita untuk Hari Wanita Sedunia, yang pertama, cuti bersalin yang lebih untuk menjaga anak dan menyusu anak. Yang kedua, insentif kepada suri rumah sepenuh masa. Pada 2004, seramai 2.79 juta wanita di Malaysia menjadi suri rumah sepenuh masa. Yang ketiga, ujian saringan kesihatan asas prosumer setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Yang keempat pula adalah sistem kehakiman yang lebih mesra wanita dan cekap dalam menangani kes-kes berkaitan keluarga. Malangnya, hakim wanita masih belum dilantik di Mahkamah Syariah. Ramai yang tidak bersetuju pelantikan wanita menjadi hakim di Mahkamah Syariah. Kajian Profesor Media Nur Aziah Awal dari UKM 2001 mendapati 19% atau 19% kes penceraian masih tertangguh di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dalam masa 12 bulan berbanding 30% di Mahkamah Sivil. Keselamatan wanita dan kanak-kanak yang terakhir. Yang kelima, keselamatan wanita dan kanak-kanak terjamin dan terpelihara, terutama bebas daripada ancaman, mat rempit dan ragut. Contohnya kes pembunuhan adik Nurin Jazlin dan kehilangan Syarlini. Dan dengan itu saya ucapkan selamat Hari Wanita atau Antarabangsa, ataupun selamat menyambut Hari Wanita Sedunia buat semua wanita-wanita yang hebat di luar sana. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1010, penulis Parsi Firdausi menyiapkan mahakaryanya yang bertajuk Shahnameh, epik kebangsaan Iran dan masyarakat sekelilingnya. Shahnameh atau Shahnama yang bermaksud Kisah Raja-Raja adalah sebuah syair Parsi karangan Firdausi yang bertarikh sekitar 1000 Masihi, dan ia adalah epik kebangsaan untuk negara-negara Parsi. Syair
Shahnameh ini mengisahkan cerita-cerita mistik dan sejarah lama Iran sebelum kedatangan Islam. Kitab ini juga adalah salah satu daripada warisan UNESCO. Selain daripada kepentingan sastranya, Shahnameh juga dianggap sebagai titik permulaan pemulihan bahasa Parsi yang ketiga itu hampir pupus kerana pengaruh bahasa Arab. Karya agung ini juga mencerminkan sejarah Iran, nilai-nilai kebudayaan Parsi, agama-agama purbanya seperti Majusi dan juga melahirkan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Iran dan juga Parsi. Dan seterusnya peristiwa yang berlaku pada tahun 1911 iaitu berkenaan dengan Hari Wanita. Ini pertama kali disambut pada tahun 1911 di mana Hari Wanita Antarabangsa dilancarkan di Copenhagen, Denmark oleh Clara Zetkin, iaitu beliau adalah Ketua Jabatan Wanita Parti Demokratik Sosial Jerman. Dan peristiwa yang terakhir pada tahun 1922 merupakan hari keputeraan almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Sir Hisamuddin Alam Shah. Beliau diputerakan pada tarikh hari ini iaitu 8 Mac bertepatan dengan tahun 1922. Sedikit mengenai beliau, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Sir Hisamuddin Alam Shah merupakan Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-11 iaitu pada kurun waktu 26 April 1999 sehinggalah 21 November 2001. Yang di-Pertuan Agong ialah Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Baginda menjadi Sultan Selangor selama 41 tahun iaitu daripada tahun 1960 sehinggalah tahun 2001. Baginda ditabalkan sebagai di-Pertuan Agong pada 23 September 1999. Baginda mengisytiharkan Tengku Idris Shah sebagai pemangku Raja Selangor. Baginda bercadang apabila tamat saja dari menjadi Yang di-Pertuan Agong pada 2004, baginda berhasrat untuk berehat di kediaman baginda di London bersebelahan dengan Masjid Regan. Itu saja peristiwa dan sejarah yang berlaku untuk tarikh hari ini iaitu 8 Mac, dan saya teruskan pula dengan fakta yang menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian iaitu jenis-jenis kopi. Secara umum dikenali 4 jenis kopi yang popular iaitu kopi Arabica, kopi Liberica, kopi Robusta, kopi Excelsa. Di antara keempat ini, best of the best ternyata adalah kopi Liberica. Di Indonesia menghasilkan 6 dan 7 jenis kopi Arabica iaitu di Aceh, tepatnya di Gayo, di Sumut, di Mendaling, Kalimantan, di Bali, di Kintamani di Bali, Mungku Raja di Bengkulu, Jawa, dan Kolosi di Toraja. Sementara satu jenis lainnya dihasilkan di Jamaika yang dikenali sebagai Blue Mountain. Jenis Arabica yang termasuk langka yang lama adalah Specialty Arabica dan jenis lainnya adalah kopi luwak. Syarat tumbuhnya tanaman kopi Arabica adalah pada ketinggian 750 sehinggalah ketinggian 15,000 dari paras laut dengan suhu sekitar 15 hinggalah 18 darjah Celsius. Kopi Liberica tumbuh di daerah 500 hingga 1500 dari paras laut dengan suhu 17 sampai 20 darjah Celsius, dan kopi Robusta pada ketinggian 400 hinggalah 1000 kaki dari paras laut dengan suhu 18 hingga 24 darjah Celsius. Itu fakta awal mengenai kopi. Dan antara jenis-jenis kopi yang terkenal adalah yang pertama tadi, kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan kopi tradisional yang rasanya dianggap paling sedap oleh para penikmat kopi. Biji kopi Arabica memiliki ciri-ciri ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan dengan kopi jenis Robusta. Kandungan kafein yang lebih rendah, rasa dan aroma yang lebih nikmat serta harganya yang lebih mahal. Kopi Arabica pertama dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Varietas terbaik yang dikenal adalah Typica dan Bourbon. Dari jenis ini beraneka ragam strain telah dikembangkan.
Dan antara beberapa variasi kopi Arabica adalah, yang pertama adalah kopi Colombia. Colombia Coffee pertama kali diperkenalkan di Colombia pada tahun 1800. Saat ini kultivar Cultura Typica dan Bourbon ditanam negara ini. Jika langsung digoreng, kopi ini memiliki rasa dan aroma yang sangat kuat. Variasi yang lain daripada kopi Arabica adalah Colombian Mill. Varietas ini termasuk kopi dari Colombia, Kenya dan Tanzania. Semuanya adalah jenis kopi Arabica yang telah dicuci. Yang seterusnya, Guatemala ditanam di beribu kaki di bahagian utara Guatemala. Dan seterusnya, Ethiopia Harar dari Ethiopia. Hawaiian Kona Coffee, yang ini adalah variasi dari negara Hawaii. Jamaican Blue Mountain Coffee dari Jamaica. Kopi Jawa, kopi Kenyan, Mexico Mocha. Mocha adalah bahagian daripada kopi Arabica yang dihasilkan dari Yaman. Seterusnya, Santos dari Brazil, Sumatera, Sulawesi, Toraja, Kolasi, Tanzania, Peaberry dan terakhir Uganda. Seterusnya, yang kedua adalah kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki ukuran biji kopi yang besar, bentuknya oval hingga kafein dan memiliki aroma yang kurang harum. Robusta dapat dikembangkan dalam lingkungan di mana Arabica tidak akan tumbuh. Antara jenis variasi kopi Robusta, variasi kopi Robusta yang terkenal adalah kopi luwak dari Indonesia dan Cape Alamin dari Filipina. Seterusnya adalah kopi Liberica. Kopi Liberica adalah jenis kopi yang berasal dari Liberia, Afrika Barat. Kopi ini dapat tumbuh sehingga 9 meter. Kopi ini datangkan ke Indonesia pada zaman dahulu untuk menggantikan kopi Arabica yang terkena serangan hama. Kopi ini memiliki beberapa karakteristik, antaranya ukurannya lebih besar daripada kopi Arabica dan Robusta, berbuah sepanjang tahun, kualiti buah relatif rendah, ukuran buah tidak merata, tumbuh baik di dataran rendah. Variasi yang pernah datangkan ke Indonesia ada antara lain adalah Ardoniana dan Durve. Itu adalah sebahagian kecil jenis-jenis kopi yang dapat saya sampaikan kepada pendengar sekalian. Buat para pendengar kopi, pasti arif dalam memilih selera meminum kopi anda. Cuma di sini saya sampaikan sedikit saja fakta-fakta atau jenis-jenis kopi yang dapat saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Dengan itu, kita rehat sebentar sebelum nanti saya kembali lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Radhi Tarman Muhammad, dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 8 Mac dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita-berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Yang pertama, aktivis alam sekitar Gary Brasher meninggal dunia ketika menyelam di Great Barrier Reef. Di Sydney, jurufoto alam sekitar terkenal Gary Brasage meninggal dunia pada hari Isnin yang lalu ketika melakukan aktiviti selam snorkel di unjuran utara terumbu karang Great Barrier Reef, laporan daripada media di sana. Brasage, 70 tahun, dari Portland, Oregon, sedang melakukan aktiviti santai bersama seorang rakan di stesen penyelidikan Lizard Island yang dikelolai oleh Australian Museum. Beliau ketika itu sedang menjalankan kerja dokumentasi kesan perubahan iklim terhadap terumbu karang. Punca kematiannya amat samar dan polis Queensland kini sedang menyiasat. Sebagai jurufoto Nikon yang membawa gelaran Legend Behind the Lens, Brasage merupakan seorang aktivis perubahan iklim yang aktif dan pernah menerima banyak pengiktirafan atas hasil kerjanya. Great Barrier Reef yang juga merupakan tapak warisan dunia merupakan ekosistem hidup yang terbesar di dunia dengan ribuan kompleks terumbu karang pelbagai warna merentang kawasan seluas lebih daripada 2,000 km di luar pesisiran utara Australia.
Pakar sains memberi amaran sebahagian daripada terumbu ini bakal mengalami kemusnahan kekal sekiranya fenomena El Nino tidak mereda dalam bulan ini. Tahniah diucapkan atas perginya Gary Brasage. Dan seterusnya mengenai waris mangsa MH370 di China masih berduka kehilangan anggota keluarga. Genap 2 tahun kehilangan pesawat Malaysia Airlines MAS iaitu MH370 daripada radar ketika dari penerbangan Kuala Lumpur ke Beijing. Selepas hampir 2 tahun berlalu, keluarga mangsa penumpang di China masih meratapi serta berduka mengenangkan anggota keluarga yang hilang. Ada antara waris keluarga mangsa di China mencapai persetujuan dengan MAS untuk menerima wang tunai serta bersetuju untuk tidak meneruskan prosiding undang-undang. Manakala sebahagian daripada waris mengemukakan saman terhadap MMS ketika tarikh akhir bagi mereka berbuat demikian semakin dekat, iaitu pada 8 Mac nanti. Iaitu hari ini 8 Mac. Bagi keluarga yang belum mengumumkan saman, hari ini mereka menemui Mahkamah Pengangkutan Kereta Api Beijing yang dihaskan untuk mengendalikan kesemua kes membabitkan MH370. Ada yang kelihatan menangis serta kesedihan ketika memfailkan saman mereka kepada pegawai mahkamah pada hari terakhir. Mengikut konvensyen Montreal, kegagalan untuk memfailkan tuntutan sebelum 8 Mac, iaitu 2 tahun selepas insiden MH370, mereka akan hilang kelayakan untuk menyaman. Seorang peguam dari Tetuan Lampang iaitu Zhang Qihuai dipetik oleh AFP sebagai berkata meskipun mereka memfailkan saman tersebut, namun ramai di antara waris penumpang percaya anggota keluarga mereka masih hidup. Menurutnya, ramai yang tidak bercadang untuk menyaman MAS sebaliknya mahu terus menunggu. Bagaimanapun, masa semakin suntuk dan mereka tiada pilihan lain kerana kehilangan hak untuk menyaman merupakan sesuatu yang sukar untuk diterima. Ramai yang memfailkan saman di hari terakhir atas kebimbangan jika mereka menerima pampasan dari syarikat MAS boleh melepaskan tanggungjawab berhubung insiden berkenaan dan masyarakat akan melupakan kejadian tersebut. Pampasan yang dituntut berjumlah antara 5 hingga 8 juta yuan atau sekitar 755,000 US dollar atau sekitar 1.23 million US dollar bagi setiap mangsa bergantung kepada umur dan pendapatan masing-masing. Sementara itu, APTN melaporkan seorang pesara iaitu Dai Shquin berumur 62 tahun yang kehilangan beberapa anggota keluarganya hampir setiap hari akan menaiki bas menuju ke pejabat MAS di Beijing untuk menyerahkan surat yang ditulis kata-kata beritahu kami mengenai kebenarannya dan kembalikan orang yang tersayang kepada kami. Selepas menyerahkan surat berkenaan, Dai akan menaiki semula bas dan kembali ke pangsapurinya. Apakah kebenarannya? Kami ingin tahu sama ada kesemua penumpang itu sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Adakah mereka dikurung atau sesiapa atau di mana-mana? Kami tidak mengetahuinya. Kami bimbang, tidak tenang berada di rumah dan perlu pergi ke pejabat MAS setiap hari kerana ia memberi sedikit ketenangan dan kelegaan kerana saya melakukan demi adik. Tidak ada cara untuk menanganinya, katanya. Sementara itu, Kelly Wen percaya ada sesuatu yang berlaku di sebalik kehilangan pesawat berkenaan. Katanya ini kerana dasar tapisan maklumat serta kawalan ketat maklumat yang dilakukan oleh pihak berkuasa China menyebabkan mereka sukar untuk mempercayai setiap maklumat yang dikeluarkan oleh kerajaan. Keluarga kami masih lagi tidak tahu apa sebenarnya berlaku kepada MH370. Saya tidak lagi boleh bekerja kerana terlalu banyak perkara yang perlu diselesaikan. Namun saya berharap saya akan dapat berdepan dengan kejadian itu dan kembali meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan 8 Mac telah hari ini 8 Mac dan saya kini perlu memutuskan sama ada menerima pampasan dan mencapai persetujuan dengan MAS atau mengemukakan saman di mahkamah, katanya. Pesawat MH370 hilang daripada radar sewaktu dalam penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014 bersama dengan 239 penumpang dan juga anak kapal. Berita antarabangsa seterusnya mengenai dadah dalam ikan kering. Di New York, seorang wanita warga Ghana yang ditangkap kerana menyeludupi heroin dengan memasukkannya ke dalam ikan kering di penjara lebih 2 tahun semalam. Rose
Amanor yang berusia 64 tahun ditangkap oleh pegawai di lapangan terbang John F. Kennedy bersama 3 kilogram dadah itu selepas dia dipilih secara rambang untuk menjalani peperiksaan secara tiba-tiba dengan pesawat dari Amsterdam di lapangan terbang itu pada Februari tahun lalu. Hukuman penjara 27 tahun itu bagaimanapun adalah lebih pendek daripada 6 tahun setengah yang dipohon oleh pendakwa raya. Akhbar New York Daily Times melaporkan Rose dalam keterangannya kepada mahkamah menyalahkan anaknya kerana menunjukkannya membawa dadah itu ke Amerika Syarikat. Saya merayu kepada anda semua supaya mengasihi saya bagi membolehkan saya pulang ke pangkuan keluarga dan menghabiskan sisa hidup bersama mereka, kata Rose kepada hakim menerusi seorang jurubahasa. Bagaimanapun hakim menegurnya kerana mereka percaya itu adalah cerita mengarut. Sukar bagi saya untuk mempercayai anda tidak tahu apa yang anda lakukan. Anda tidak menghormati undang-undang. Anda duduk di sini dan mereka cerita mengarut, kata Hakim Eric Vitaliano. Hakim juga menolak rayuan wanita itu supaya mengambil kira-kira penahanannya selama 13 bulan sejak ditangkap. Dia akan diusir ke negara asalnya sebaik bebas daripada penjara. Dan berita seterusnya, mayat wanita ditemui selepas sebulan terperangkap dalam lift. Di Shandong, mayat reput wanita pertengahan umur ditemui selepas sebulan terperangkap dalam lift di sebuah bangunan kediaman di tengah China, kata polis. Polis daerah Gualing di bandar Xianan menemui mayat itu pada 1 Mac selepas cuti Tahun Baru China. Lift berkenaan ditutup oleh pekerja penyelenggara pada 30 Januari apabila ia tersekat antara 2 tingkat. Keadaan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kami rasa dia mati kebuluran di situ, kata seorang penduduk tempatan. Kata seorang lagi penduduk, tangannya seolah cacat dan ada calar di dinding. Polis yang mengklarifikasikan kejadian sebagai pembunuhan tidak sengaja menahan dan mendakwa syarikat penyelenggaraan lift dan pengurusan bangunan atas tuduhan pengabaian. Petugas yang memotong bekalan elektrik ke lift itu mendakwa ia dilakukan selepas mereka menjerit untuk memastikan jika ada siapa-siapa berada di dalam. Menurut pihak berkuasa tempatan, mayat itu lambat dijumpai kerana kebanyakan penduduk sedang bercuti dan bakinya menggunakan lift lain di kompleks itu. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini 8 Mac bersamaan dengan hari Selasa, saya teruskan segmen kali ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa, berita-berita yang berlaku di sekitar Malaysia dan juga sekitar negara-negara Nusantara. Yang pertama mengenai MH370. 2 tahun berlalu, keluarga harap jawapan di sebalik penantian. Ahli keluarga mangsa pesawat Malaysia Airlines MH370 berharap supaya kerajaan Malaysia memberi penjelasan serta bukti kukuh berkenaan kehilangan pesawat tersebut. Ibu kepada pramugari MH370 iaitu Hazrin Hasnah, Zainab Muhammad Arifin berkata kerajaan seharusnya menampilkan bukti yang kukuh setelah mengumumkan bahawa pesawat tersebut berakhir di Lautan Hindi.
Sebenarnya apa yang kerajaan telah katakan di mana kapal terbang itu MH370 berakhir di Lautan Hindi, maka mereka kerajaan harus bertanggungjawab membuktikan di mana dikatakan berakhir itu. Sekurang-kurangnya mesti ada bukti. Kalau kerajaan berani kata kapal terbang itu berakhir di Lautan Hindi, maka sekurang-kurangnya buktikan kepada kami yang masih menunggu ini. Tidak ada kapal terbang sebesar itu hilang begitu saja tanpa sebarang bukti, kata Zainab kepada Majlis Memori MH370. Zainab pada masa yang sama mengharapkan supaya kerajaan memberi perhatian khusus kepada waris bangsa, terutama melibatkan penyampaian maklumat. Saya rasa wujud kelemahan pada kerajaan. Saya rasa sedih dengan tindakan yang mereka lakukan kepada masa kini. Mereka sering bagi kita omong-omong kosong, walaupun pelbagai perkara mereka buat tetapi tiada apa hasilnya. Kami sebagai waris ini bergantung kepada media untuk mendapatkan maklumat. Bagi saya, kerajaan perlu beri fokus dalam menambahbaikan komunikasi terhadap para waris, katanya. Bagaimanapun, beliau sebagai ibu reda dengan ketentuan Tuhan, namun masih jauh di sudut hatinya mengharapkan bukti yang sangat kukuh. Sementara itu, Zamani Zakaria, bapa kepada mangsa MH370, Muhammad Razahan Zamani, mengaku setelah 2 tahun tragedi tersebut, beliau yakin anaknya masih hidup. Tidak ada mimpi yang bukan-bukan, cuma bila duduk sendiri teringat sangat dekat dia, anaknya iaitu Muhammad Razahan. Bapa mana yang tidak sayangkan anak? Tetapi jauh di sudut hati saya percaya dan yakin anak saya masih hidup. Saya reda dengan ketentuan Allah SWT. Tetapi jika benar pesawat itu berakhir di Lautan Hindi, tunjukkan bukti, katanya pada majlis tersebut. Malah setelah 2 tahun tragedi itu berlalu, masih ada ahli keluarga mangsa MH370 mengalami tekanan perasaan dan selain terpaksa berhenti kerja. Salah satu anak mangsa iaitu Jian Hui dari China mengakui mengalami tekanan sejak kehilangan ibunya, Jiang Cui Yun, yang berusia 62 tahun. Jian berkata dia kehilangan kerjayanya sebagai jurutera IT beberapa bulan lalu susulan tragedi tersebut. Saya telah kemukakan tindakan perundangan terhadap Malaysia Airlines. Ini bukan soal duit tetapi mencari jawapan terhadap satu misteri. Saya mahu ibu saya tahu bahawa saya tidak akan menyerah kalah untuk membela nasibnya, katanya kepada majlis tersebut. Majlis Memori MH370 dengan tema 2 tahun tragedi, siasat semula, menilai semula dan mula semula itu dihadirkan bukan saja waris, malah orang ramai yang memperingati tragedi tersebut. Masih lagi mengenai MH370 iaitu Pak Selamat Harap Ada Cahaya di hujung terowong. Genap 2 tahun misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Namun bagi Selamat Omar, bapa seorang daripada penumpang pesawat malang itu, masih menaruh harapan anaknya itu akan ditemui. Bagi Selamat yang berusia 63 tahun, anak lakinya Muhammad Khairul Amri masih hidup selagi tiada bukti menunjukkan pesawat itu terlibat dalam tragedi yang mengorbankan sebuah anak kapal dan penumpangnya. Selama 2 tahun ini, saya tidak pernah putus berdoa agar pesawat itu ditemui selamat dalam tempoh itu juga, sekalipun tidak pernah bermimpi bertemu anak lelaki saya ini. Sedangkan orang lain berkata kalau kita merindui seorang yang telah pergi, kita pasti akan bertemunya dalam mimpi. Saya pun pernah bertanya perkara ini kepada waris penumpang yang lain dan mereka juga menyatakan perkara yang sama, dan selagi tidak dapat dibuktikan pesawat itu terhempas, keyakinan saya masih hidup adalah 50-50, katanya kepada bernama ketika ditemui baru-baru ini. Selamat berkata walaupun sedih kerana sehingga hari ini misteri kehilangan pesawat Boeing 777 itu masih belum dapat dirungkai, namun sebagai orang Islam, beliau menerima apa jua ketentuan ilahi. Menurut Selamat, kehilangan anak kesayangannya itu juga jurutera pesawat amat terasa setiap kali apabila kesihatannya terganggu. Biasanya Muhammad Khairul Amri lah yang rajin bertanya khabar dan selalu mengambil berat tentang diri saya. Jadi apabila tidak sihat ini, saya teringatlah padanya kerana beliau sering mengingatkan saya untuk mengambil ubat, katanya, yang mengidap penyakit kencing manis.
Pesawat MH370 hilang dari radar pada tarikh 8 Mac 2014 ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dan disahkan terhempas di selatan Lautan Hindi. Sementara itu, mengulas tentang penemuan terbaru serpihan berkemungkinan daripada pesawat MH370 terdampar di tebing pasir di Mozambik, berhampiran Pulau Reunion baru-baru ini. Selamat berkata beliau enggan meletakkan sembarang harapan. Saya tidak yakin ia milik MH370 kerana lokasi penemuan terlalu jauh daripada kawasan misi pencarian. Lagipun dalam tempoh 2 tahun tidak mungkin tiada kapal atau pesawat yang lalu di situ dan menemuinya. Apa-apa pun selagi makmal dan pakar-pakar pesawat antarabangsa tidak menganalisa dan putuskan ia merupakan milik pesawat MH370, saya tidak akan mempercayainya. Sehubungan itu, beliau amat berharap semua pihak tidak sewenang-wenangnya membuat kenyataan maupun perkara itu kerana ia menyinggung perasaan waris mangsa MH370 yang sudah tidak mampu menghadapi sebarang berita yang tidak benar. Dalam masa yang sama, beliau berharap agar rakyat Malaysia terus berdoa supaya misteri pesawat itu dapat dirungkai dan menjadikan cahaya di hujung terowong. Dan masih lagi kelanjutan mengenai penemuan serpihan pesawat yang dipercayai milik MH370. Serpihan kedua pesawat dipercayai milik MH370 dijumpai di Pulau Reunion. Satu lagi serpihan pesawat dipercayai berkaitan dengan MH370 dijumpai di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil milik Perancis di Lautan Hindi pada hari Khamis yang lalu. Serpihan kedua itu dijumpai oleh Johnny Book, orang sama yang menjumpai flaperon yang disahkan daripada pesawat MH370 pada Julai tahun lalu. Menurut Beach, seperti mana dilaporkan, dia sedang berjoging di pesisiran pantai apabila ternampak sebuah objek kecil berukuran 40 dan 20 cm. Katanya objek berkenaan mempunyai tanda berwarna biru di bahagian permukaan serta berwarna kelabu di bahagian bawahnya. Objek berkenaan adalah ringan dan strukturnya kelihatan sama seperti flaperon yang jumpai tahun lalu. Selepas menjumpainya, saya menyerahkan objek itu kepada pihak polis. Buke berkata sejak dia menemui flaperon tahun lalu, dia sering berlega-lega di tepi pesisiran pantai untuk mencari lagi serpihan pesawat. Saya mulakan pencarian saya setiap kali selepas berlakunya cuaca buruk yang kebiasaannya ombak akan menghanyutkan pelbagai sampah dan benda ke pesisiran pantai, katanya. Menurut Buke, polis belum lagi menghubunginya sejak objek itu diserahkan kepada pihak berkuasa negara itu. Buke menjumpai objek berkenaan beberapa hari selepas penemuan satu lagi serpihan dipercayai daripada pesawat MH370 di Mozambik oleh seorang lelaki warga Amerika Syarikat iaitu Blaine Gibson. Gibson dilaporkan menjumpai objek itu ketika berjalan di kawasan pantai berdekatan Vilanculo, Pulau Benguera, sebahagian daripada Kepulauan Bazaruto. Gibson merupakan seorang penulis blog dan aktif menyiasat kehilangan pesawat tersebut. Gibson hadir menyerahkan kepingan objek berukuran 57 dengan 90 cm itu dan ditemani wakil dari kedutaan Australia. Setakat ini, flaperon yang dijumpai oleh Buke Julai tahun lalu merupakan satu-satunya serpihan pesawat yang disahkan daripada pesawat MH370. Pesawat MH370 hilang dari radar waktu dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014. Pesawat bersama 239 penumpang dan anak kapal itu hilang daripada imbasan radar. Dan hari ini 8 Mac, maka genaplah 2 tahun kehilangan misteri dan kehilangan pesawat MH370. Saya berharap para waris keluarga bangsa dapat bertahan, bersabar dan terus berdoa supaya mendapat jawapan yang sebenar-benarnya. Dan berita politik dan hal ehwal semasa yang terakhir bertajuk beri perhatian serius kepada ancaman keselamatan, itu disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ancaman militan dan anasir keganasan yang menular di negara ini sekaligus menggugat kesejahteraan rakyat perlu diberikan perhatian serius. Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah bertitah usaha itu berikutan ancaman berkenaan boleh menyebabkan negara terjerumus ke dalam kancah ketidakstabilan. Beta menyokong langkah
proaktif dengan kewujudan undang-undang dan aset keselamatan bagi mengekang fahaman dan penularan ideologi militan. Selain itu, kerajaan juga komited menambah baik infrastruktur aset dan keperluan keselamatan di sempadan selain memperkasakan kawalan agensi keselamatan di sempadan. Titah baginda ketika merasmikan mesyuarat pertama penggal keempat sidang Parlimen ke-13. Dalam titah ucapan sama, Tuanku Abdul Halim menyeru semua ahli parlimen dan rakyat secara keseluruhan supaya bersatu menyayangi negara. Kata beliau, Beta berharap semua ahli parlimen berhentilah berpolitik untuk berkepentingan sempit kerana ia sudah berlautan sejak sekian lama yang melelahkan rakyat dan kerajaan. Berikanlah teladan yang baik kepada rakyat dengan saling berganding dalam melahirkan sebuah fikiran yang bermanfaat demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara yang berterusan. Baginda turut bertitah rakyat boleh berlainan pandangan dalam negara yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan. Raikanlah ruang berkenaan namun bukan saling menjatuhkan, bermusuhan dan fitnah-memfitnah yang akhirnya menjerumus negara kepada kehancuran. Elakkan juga daripada memburuk-burukkan negara di mata masyarakat antarabangsa, titah baginda lagi. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk tarikh hari ini, 8 Mac. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Ya, kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini 8 Mac bersamaan dengan hari Selasa, dan saya teruskan lagi segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes. Berita ekonomi dan bisnes yang pertama untuk hari ini bertajuk PDAM, pengusaha stesen minyak negara sedia hadapi pasaran terbuka. Persatuan Pengusaha-Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM sedang meneliti dan mengkaji keperluan untuk menyemak semula mekanisme pengusahaan minyak negara. Menurut Presidennya, Dato' Hashim Othman, ia bagi mempersiapkan industrial dalam menghadapi pasaran terbuka. Sehubungan itu, PDAM telah memeterai perjanjian persahaman atau MOU dengan Persatuan Pengusaha Petroleum Australia ACAPMA bagi berkongsi pengalaman mereka dalam pasaran terbuka pengusaha minyak. Melalui MOU ini, kita akan dapat belajar daripada Australia bagaimana mereka membuka pasaran minyak mereka supaya sebarang polisi keterbukaan pasaran yang mungkin dilaksanakan oleh kerajaan pada masa depan tidak akan membebankan pengusaha minyak dan pengguna. Katanya dalam sidang media sejurus majlis tandatangan MOU itu di Ibu Negara pada hari Isnin yang lalu. Menurutnya, ACAPMA dipilih susulan pengamalan luasnya dalam industri lebih daripada 40 tahun serta keadaan pasaran yang tidak lagi dikawal selia kerajaan sejak 20 tahun selepas selain daripada persekitaran pasaran yang sama di rantau Pasifik. Beliau berharap hasil dari kerjasama tersebut dapat membantu kerajaan dalam menetapkan dasar berkaitan industri minyak di masa hadapan. Tambah PDAM, usaha sama ini merupakan langkah permulaan ke arah mencapai objektif berkenaan dan berhasrat untuk melakukan lebih banyak kerjasama dengan negara serantau seperti Singapura dan juga Thailand. Sementara itu, mengulas mengenai kerugian yang dialami pengusaha stesen minyak, Hashim mengakui kebanyakan mereka kini berdepan kerugian susulan kejatuhan harga minyak mentah dunia ditambah pelaksanaan GST serta ketetapan kadar subsidi minyak oleh kerajaan. Walaupun margin keuntungan masih ada, namun dalam perniagaan ia bukanlah tentang untung rugi semata-mata. Kita juga harus lihat dari segi aset, dan aset kami semakin susut saban hari dan ia akan menyukarkan kami. Pengusaha kerana akan dapat tekanan dari pihak bank.
Menurut beliau, secara purata, setiap pengusaha stesen minyak di negara ini kerugian hampir 10,000 sebulan sejak kejatuhan harga minyak mentah global pada 8 bulan yang lalu. Dengan sejumlah pengusaha stesen minyak seluruh negara mencapai 3,500, jumlah kerugian dianggarkan sekitar 280 juta ringgit sepanjang tempoh itu dan ia dijangka terus bertambah. Dan berita ekonomi dan bisnes yang terakhir iaitu penuhi permintaan pasaran Gen Y. Malaysia seperti kebanyakan negara di seluruh dunia kini berdepan ketidaktentuan terhadap kejatuhan harga komoditi. Di samping sektor pembuatan yang mengalami kemerosotan turut mengakibatkan ketidakseimbangan kepada penyata aliran tunai dan kunci kira-kira yang mula memberi nilai spekulatif. Sebagai contoh, syarikat minyak dan gas ONG, gergasi seperti Petronas yang mempunyai pekerja paling ramai di negara iaitu sekitar 50,949 kaki tangan setakat Disember 2014 memerlukan syarikat itu belanja sekitar sebanyak RM9.59 bilion dengan kadar purata RM188,148 untuk setiap pekerja perlu melakukan sesuatu untuk menjadikan kekal relevan. Kitaran ekonomi dan perniagaan terus menjadi amalan syarikat korporat dan swasta sejak dahulu lagi dan pelbagai inisiatif dilakukan untuk mengimbangi persekitaran dan landscape semasa bagi mengurangkan keadaan tidak terkawal dan mengelak daripada keadaan kredit mudah tanpa penyelarasan dengan keperluan pasaran sebenar. Lantaran situasi berkenaan, pemaju mula mengorak langkah bangkit semula dan bersedia meningkatkan pertumbuhan industri tempatan dengan pelbagai projek baharu walaupun jualan menunjukkan trend perlahan di samping syarikat pemberian pinjaman yang semakin ketat dikenakan institusi perbankan. Bagaimanapun, perkara berkenaan dijangka memberi peluang pertumbuhan baharu untuk mencapai peningkatan sekiranya pemaju bersedia membangun objek holistik dan bersepadu berdasarkan trend generasi muda. Berdasarkan statistik, generasi muda berumur bawah 40 tahun membentuk 70% daripada keseluruhan populasi penduduk negara ini, manakala 6% penduduk merangkumi mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Kaedah lama dalam sektor pembinaan dengan reka bentuk bangunan, susun atur dalam dan tawaran diskaun bagi kelab pelaburan hartanah serta diskaun yang tidak relevan adalah perkara lama yang perlu diberikan pembaharuan sekiranya ingin peningkatan dalam sektor hartanah tempatan. Pemaju hartanah pada waktu mencabar ketika ini perlu melakukan sesuatu seperti menilai kembali kelas aset kediaman ataupun melihat kepada perkembangan holistik yang memberi kesan kepada gaya hidup dan pekerjaan. Sebagai contoh, kita melihat pembangunan holistik seperti iCity merangkumi kawasan seluas 72 ekar yang menyaksikan 500 deposit tempahan daripada 300 unit rumah kediaman sedia ada. Selain itu, pasukan pemasaran saya sendiri ASEAN Land Reality Sdn Bhd menyaksikan orang ramai berbaris selama 12 jam sebelum pelancaran VIP dilakukan pada hari berikutan membuktikan pembangunan bersepadu mampu menarik minat golongan muda ataupun dikenali sebagai Gen Y. Kerana keadaan ini memperlihatkan trend yang ditunjukkan pemaju yang menggabungkan matriks gaya hidup dengan kemudahan seperti sambungan kepada kemudahan aliran transit masa MRT ataupun perhubungan kepada pelbagai kemudahan. Baru-baru ini saya bersemuka dengan pemaju berkenaan hartanah yang terletak di Johor Bahru seluas 8 ekar di kawasan Perdana dan mahukan ia dibangun secara premium. Namun pada fikiran saya sendiri ia berupaya menjadi projek yang gagal. Bagaimanapun masih ada harapan walaupun wujud ekonomi dalam ketidaktentuan dan jangka berterusan sehingga pertengahan 2018. Pemaju perlu mengubah pendekatan bersesuaian dengan generasi muda sebagai langkah baru untuk meningkatkan strategi modal dan menerima pakai kehendak pelanggan untuk terus kekal berdaya tahan dalam pasaran. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa, sebelum saya menutup berita hari ini, saya akan sampaikan kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian yang berbunyi, orang yang gagah perkasa itu bukan orang yang bertubuh kekar ataupun sadar dalam bahasa Malaysianya, melainkan orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Jadi gagah itu sebenarnya dinilai bukan daripada tampang luaran yang badan sadar ke apa ke, tetapi kekuatan itu dapat dinilai daripada cara orang itu mengawal emosi ketika marahnya.
Dengan itu, sekian saja daripada saya Radhi Tarman Muhammad untuk berita Nusantara bertarikh 8 Mac. Kita jumpa lagi besok hari dalam waktu dan jam yang sama bersama saya. Kita jumpa lagi. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum.